Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Rintitan daripada perbincangan dalam Awani 745 tadi, kita membawakan juga perbincangan di mana hari ini Jabatan Penjara telah menyambut Hari Penjara ke-224. Satu jangka masa yang cukup panjang bagi penubuhan sebuah institusi seperti Jabatan Penjara. Dan kalau dilihat kepada sejarahnya, penjara pertama di Malaysia diwujudkan ataupun terbentuknya sistem penjara moden di Malaysia ialah apabila wujudnya Fort Cornwallis di Pulau Pinang sekitar tahun 1790, dan kalau dilihat daripada itu juga menjadi tanda aras kepada Jabatan Penjara Malaysia untuk melakukan transformasi dan melihat keperubahan dan juga cabaran-cabaran yang lebih sophisticated pada hari ini. Itu yang kita nak berbincangkan dalam agenda Awani pada malam ini, cabaran pengurusan penjara bagaimana, dan juga sedikit sebanyak kita cuba ingin masuk dalam satu perspektif lain apabila kita bercerita mengenai Jabatan Penjara, kerana kita sudah pasti ada konotasi yang berbeza, ada sedikit sebanyak persepsi terhadap penjara. Kalau kita bercerita mengenai frasa penjara itu yang akan kita bincangkan bersama dengan Ketua Pengarah Penjara Malaysia, Komisioner Jeneral Datuk Seri Zulkifli Omar. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Kalau dilihat kepada ramai yang akan melihat kepada Hari Penjara itu kepada sejarahnya, akan tapi sejarah ini itu perlu dilihat kepada cabaran yang mendatang pada hari ini. Kalau dilihat kepada angka 224 tahun itu satu tempoh yang cukup panjang, dan sikit sebanyak mengingatkan kita kepada kita mewarisi sistem yang diamalkan oleh pihak penjajah dahulu. Akan tapi selepas 1997 dan sebagainya, kita sudah melakukan transformasi yang cukup berbeza, tampil dengan modul-modul yang juga diperakui dan juga dipraktikkan dan dipelajari oleh negara-negara lain dalam pengurusan penjara di negara kita. Tapi kalau dalam pengurusan penjara ya Datuk Seri, mungkin sebagai orang pertama di Jabatan Penjara, apakah cabaran terbesar kalau dapat difahami oleh penonton kita pada hari ini? Saya terlebih dahulu mengucap terima kasih kepada Cik Zulfikri kerana peluang kepada saya untuk hadir dalam program pada malam ini. So saya nak mengungkap kembali sejarah. Saya boleh bahagikan dalam beberapa fasa lah. Kalau kita lihat daripada dahulu, itu pentingnya sejarah pada 1970 itu. Jadi bermakna di situ, kalau kita lihat masa dahulu, kita lihat sistem hukuman pada masa itu, hukuman dera. Tahan dan dera pada masa itu. Kita beralih kepada tahun 1953, Akta Penjara Peraturan Penjara pada masa itu, bermakna telah bermula program pemulihan dalam penjara. Tapi masih lagi berlaku sistem yang konsep tahan dan dera itu masih lagi ada. Kalau kita lihat, dan proses peralihan daripada hukuman denda itu kepada program pemulihan. Pada tahun 2000 kita mengubah lagi peraturan penjara pada tahun 2000 dan Akta Penjara 1995. Di situ kita mula melihat bahawa program pemulihan bermula secara menyeluruh. Secara menyeluruh, dan pemulihan itu berlaku dalam tembok penjara. Kalau kita lihat. Dan pada tahun 2008 kita lihat sekali lagi, bermakna pengurusan penjara perlu melihat kepada pandangan-pandangan luar dan juga pandangan-pandangan pihak-pihak akademik dan sebagainya di luar, dan juga pihak-pihak yang orang kata berminat untuk melihat perubahan. So pada tahun 2008 itu sudah berlaku konsep community based corrections, di mana bukan saja pemulihan itu dalam penjara, maka pemulihan itu di luar. So jadi pihak pengurusan penjara haruslah melihat perkembangan perkara ini, di mana perlunya kepada pengurusan yang lebih orang kata bersistematik, dan di mana segenap pegawai penjara harus memahami, dibentuk dengan pembelajaran yang lebih luas. Oleh sebab itu, untuk membolehkan pengurusan penjara yang lebih mantap, maka kita membuka ruang kepada keketangan penjara untuk meningkatkan lagi pembelajaran sehingga ke peringkat PhD, master dan sebagainya di bidang psikologi, di bidang kaunseling dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat perubahan-perubahan harus berlaku. Kalau dahulu hanya pemulihan dalam penjara, sekadar pemulihan setakat itu. Kalau sekarang pemulihan itu di luar penjara. Datuk Seri, tapi itu sukar juga untuk mengikis persepsi tertentu masyarakat terhadap penjara itu. Kerana secara jujurnya kita mungkin dapat image dan juga visual penjara itu daripada ada yang kata
daripada visual filem-filem atau dan sebagainya. Tapi imej tu kuat di kalangan ataupun di persepsi masyarakat. Jadi untuk kita melihat bagaimanakah masyarakat boleh menilai sendiri keberkesanan dan juga kecekapan pengurusan jabatan penjara itu. Kerana kalau dilihat hari ini kita bercerita mengenai KPI. Jadi kalau masyarakat hari ini untuk melihat keberkesanan dan juga KPI dan juga matlamat penjara itu, apakah dalam konteks hari ini? Kerana dari segi itu mungkin sikit sebanyak advokasi itu mungkin dapat datang kepada masyarakat dan juga memahami peranan yang dimainkan oleh penjara. Kerana apabila Datuk Seri menyebut mengenai bagaimana komuniti perlu terlibat sama dalam program pemulihan, penting persepsi itu diubah terlebih dahulu, Datuk Seri. Sebab benda ini kita tidak boleh lari daripada persepsi, walaupun kita telah lama menerangkan perkara ini bahawa persepsi ini kalau kita lihat zaman-zaman dahulu kan berlaku dan kita melihat dalam televisyen dan sebagainya, cerita-cerita movie dan sebagainya menyebabkan menunjukkan dalam penjara itu begitu buruk layanan dan sebagainya. Tapi ramai yang suka tengok tu. Itulah benda-benda itu suka dilihat. Tapi kalau kita lihat penjara di Malaysia pada hari ini, kita lihat dari segi kadar residivis, kemasukan kembali secara keseluruhan iaitu 7.6%. Jadi bermakna kejayaan mereka yang telah masuk dalam penjara telah dipulih, keluar tidak masuk lagi. Kadar berulang itu rendah 7.6%. Jadi ini merupakan satu kejayaan di mana kejayaan ini adalah bermula setelah kita memperkenalkan community based correction. Bermula dari sistem pro dan pusat kehadiran wajib, begitu juga rumah perantaraan dan sistem-sistem lain yang mana ini membantu orang kata mereka-mereka yang nak bebas ini untuk apa orang kata mereka ini dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ini bermakna kadar residivis contohnya parole, mana kita lihat 0.48%. Lepas tu pusat keadaan wajib. Mana pusat keadaan wajib mana dia orang tidak masuk dalam penjara. Dia menjadi program pemulihan, program komuniti di luar. Jadi berada di sinilah kita lihat bahawa penglibatan masyarakat itu amat penting. So sekarang ini menentukan kejayaan bila kita melibatkan masyarakat. Masyarakat itu penting. Oleh itu masyarakat harus memainkan peranan kerana di dalam penjara kita telah melaksanakan program pemulihan. Kalau bila di luar kita melanjutkan lagi program pemulihan di luar dengan ada penglibatan masyarakat ni, maka kadar residivis mereka ni mengulangi balik tu rendah. So kita tidak mahu dalam penjara pergi di luar, kita patut bagi second chance, tapi kita dihukum create penjara satu lagi di luar. Okey, Datuk Seri, kita mungkin nak lihat bagaimana kita nak faham penglibatan masyarakat dalam konteks ini. Dan dalam masa yang sama juga konsep penjara sejahtera adalah satu perkara yang dititik beratkan. Kerana apabila kita bercerita mengenai jabatan penjara, kita tidak boleh lari daripada perkara utamanya iaitu mengenai hak asasi manusia. Dan juga walaupun dalam itu adalah sebenarnya proceeding dan proses penghakiman dan proses di penjara, akan tetapi bagaimana kita melihat kaki tangan penjara itu juga perlu juga dilihat sama sejahteranya di dalam sebalik tembok itu. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Betul, kita dalam agenda awal ni, Ketua Pengarah Penjara Malaysia, Komisioner Jeneral Datuk Seri Zulkifli Omar masih lagi bersama kami dalam agenda awal ni pada hari ini. Kalau dilihat kepada tahun 2011, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam juga ada mengatakan bahawa memberikan hak kesihatan kepada penjara itu menjadi satu tema kepada apabila kita bercerita di isu-isu berkaitan dengan penjara. Dalam konteks ini mungkin isu-isu yang sering kali keluar dan juga terpapar di media ialah bagaimana jumlah ataupun kepadatan penjara itu menjadi satu perhatian di dalam akhbar contohnya. Akan tetapi dalam satu konteks yang lain juga, dalam show dan juga laporan yang sama mengatakan bahawa konsep penjara sejahtera itu perlu datang dengan kaki tangannya sekali. Kerana kaki tangan penjara juga berhadapan dengan tekanan dan juga stres yang cukup tinggi. Kalau berdasarkan kajian-kajian dilakukan oleh pakar ahli akademik di universiti juga, sesuatu perlu dilakukan supaya persekitaran penjara itu kondusif untuk kesemua warganya, baik yang menjalani hukuman dan juga mereka yang bekerja sebagai kaki tangan. Dalam aspek itu, bagaimana Datuk Seri melihat bahawa mewujudkan satu suasana yang kondusif itu menjadi satu perkara yang sama pentingnya dengan kita melihat kepada pemulihan dan sebagainya?
Dari segi konsep penjara sejahtera ini merangkumi semua aspek. Termasuk dari segi kaki tangan, termasuk dari segi para penghuninya, termasuk dari segi ruangan kerjanya, kesihatannya dan sebagainya, menyentuh segala aspek. Oleh sebab itu, ke arah penjara sejahtera ini seperti mana yang kita penjara war-warkan, kita melihat dari segi aspek khusus dari segi penahanan banduan itu sendiri, keselamatan banduan itu sendiri semasa di tahanan penjara, lepas itu pemulihannya, layanannya dan juga proses reintegrasinya. Oleh itu, kaki tangan penjara ini memerlukan orang kata suasana kerja yang kondusif. Kalau kita lihat kajian daripada bahagian psikologi JPA pada 2013, kita lihat kaki tangan penjara ini mempunyai stres yang tinggi. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan sesuatu ya untuk membolehkan kaki tangan ini boleh bertindak secara profesional. Ya. Oleh sebab itu, kita melihat dari segi orang kata ruang-ruang yang ada. Ya. Kita cuba mencari jalan supaya tidak berlaku kesesakan dalam penjara. Ya. Dan bila tidak berlaku kesesakan dalam penjara, maka stres kaki tangan penjara akan berkurang. Ya, pengurusan akan lebih baik. Program pemulihan akan lebih berkesan. Jadi dari segi inilah kita melihat. Dan begitu juga dari segi orang kata ketulusan dalam penjara. Bermakna kita kena terbuka kepada pihak luar supaya kaki tangan kita ini biasa dengan pendalam. Contohnya saya ambil Suhakam. Kita bekerjasama dengan Suhakam untuk melahirkan orang kata SOP dari segi memastikan kesihatan dalam penjara. Itu kita ada seminar dan sebagainya. Jadi perkara ini dengan bantuan Suhakam, maka dia dapat melihat dari segi kesihatan kaki tangan penjara, kesihatan para penghuni. Dan kita juga melibatkan pihak doktor yang datang melihat dari segi ventilation untuk penghuni dan juga environment yang ada itu. Bila kata penghuni itu tenang dengan suasana yang selesa ventilation, maka kaki tangan pun boleh orang kata meneruskan tugasnya dengan suasana yang selesa. Jadi dari segi konsep penjara sejahtera ini, kalau kita nak lihat dari segi pengurusan stres ini, maka kita kena exposekan kaki tangan kita dengan orang kata pengalaman di pihak luar, bagaimana penjara di luar negara macam mana, supaya mereka mengetahui. Mungkin ramai yang melihat kepada perbandingan antara sistem pengurusan penjara negara dan juga negara-negara luar. Bagaimana kita melihat perbandingan itu berlaku dengan baik? Sebagai contoh, mungkin ada praktis yang kita, sebagaimana kita katakan tadi, apabila kita ungkap kepada sejarah, kita mewarisi sistem yang daripada British, contoh. Akan tetapi tidak semua sistem itu diguna pakai dan juga sesuai dengan cara kita di Malaysia. Dan kita tampil dengan model-model kita tersendiri. Kalau dilihat kepada model pemulihan yang disusun atur oleh penjara sendiri pun, ini merupakan salah satu tanda aras ataupun kejayaan bagi Jabatan Penjara Malaysia, tampil dengan model sendiri dan juga dipraktik dan dipelajari oleh negara-negara lain. Mungkin Dato' Sri boleh kongsikan. Sebab apa, kalau kita lihat contohnya, kita ada 3 conference yang dengan negara-negara ASEAN, negara luar. Contohnya APCCA, Asian Pacific Conference for Correctional Administrators. Di situ perjumpaan di antara pegawai penjara Malaysia dengan penjara-penjara lain. Di mana persidangan itu kita melihat best practice. Dari segi suasana, macam mana nak mengatasi kesesakan, bagaimana dia orang share penyelesaian masalah kesesakan dan sebagainya. Begitu juga dengan persidangan ICPA, International for Correctional International Corrections and Prison Association. Ini pun negara-negara luar bersama. Ini best practice juga kita praktis untuk pendedahan kaki tangan kita bagaimana suasana di luar. Kerana masalahnya lebih kurang sama. Dan begitu juga untuk pro sistem kita ada APAI. APAI ini bermakna dari segi kalau kita lihat kalau nama penuh tu kita lihat dari segi association, paroling, association international, ya. Dan kita masih lagi antara praktis yang terbaik yang dapat kita lakukan di Malaysia. Ya, jadi melalui persidangan-persidangan ini, maka kita boleh melihat, kita boleh improve. Itu sebab kita nak kaitkan dengan penjara sejahtera tadi. Mana dengan ada pendedahan ini, maka
kita boleh orang kata menyelesaikan masalah dan boleh mengurangkan stres sakit tangan. Contohnya, bila saya menghadiri persidangan ini dan perkara menghadiri, maka dia akan membawa balik benda itu. Contohnya, sekarang contohnya UK, ya, dari segi pelaksanaan dia more on community based corrections. Bermakna 2/3 banduan itu menjadi hukuman di luar. Contohnya, saya baru balik daripada ICPA baru-baru ini. Di UK 150,000 banduan menjadi hukuman di luar. Di dalam penjara hanya 84,000. Kita tengok two-third tu di luar. So dengan cara itu kita boleh melihat bahawa stres kita penjara ini boleh dikurangkan. Kalau hukuman di luar tu, Datuk Seri, kita cerita juga kepada penyertaan masyarakat dan juga bagaimana kita nak adakan jambatan keduanya. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awani selepas ini. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ini. Datuk Seri, kita bercerita mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemulihan di penjara dan juga kita bercerita mengenai community correction dan sebagainya. Ini antara sasaran Jabatan Penjara di masa akan datang. Akan tapi ini perlukan partisipasi, saya katakan tadi, dan juga kerjasama daripada agensi dan juga pihak-pihak tertentu. Dan dalam memastikan ini boleh dilakukan dan berjaya dilakukan, perlu ada pemikiran baru, perlunya ada smart partnershipnya itu. Jadi kalau sebagai orang nombor satu dalam Jabatan Penjara, smart partnership yang bagaimana yang kita perlukan atau penjara perlukan untuk memastikan perkara ini mungkin terjadi. Kalau dilihat dari segi orang kata kejayaan sasaran banduan itu, bila dipulihkan daripada penjara, program yang berkesan itu bila dia katakan dia bebas di luar. Dan ada juga dalam program community based correction, mana penglibatan pihak JLC ataupun pihak korporat daripada luar yang boleh menggunakan tenaga kemahiran ini. Bila dia keluar tu dengan mahir, kita minta mungkin pihak korporat mungkin boleh datang ke penjara untuk bersama-sama mewujudkan laluan kerjaya, kerepas mereka ini yang punya kemahiran boleh diuji, datang penjara, boleh buat temu ramah dan sebagainya. Ini bermakna boleh menyediakan pekerjaan dan sebagainya di luar. Di mana ini boleh membantu mereka daripada mengulangi lagi kesalahan dan juga boleh meyakinkan penghuni ini untuk berdikari di luar dengan adanya bantuan-bantuan. Kalau kita lihat selain daripada itu agensi kerajaan, kita lihat juga tekun menyediakan modal dan sebagainya. Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Wanita melalui sistem menyediakan satu azam punya azam kerja punya program. Dengan bantuan-bantuan ini, maka banyak perkara boleh dilakukan. Di samping itu NGOs, Discharge Prisoner Aid Society, Kelab Sahabat yang dipenguruskan oleh Tan Sri Azman Hashim, Kelab Sahabat Penjara. Mana ini semua memainkan peranan. Jadi yang penting sekalinya komitmen. Maksudnya kalau kita lihat sasaran banduan bebas itu dia, macam mana dia nak berdiri sendiri. Yang telah kita semai dalam penjara, bila di luar dia boleh berdiri sendiri contohnya. Tapi kalau modal tak ada, pekerjaan tak ada, dan yang penting lagi sokongan keluarga. Kalau berdiri sendiri, kerja ada, bila balik keluarga tak support, adik-beradik mana sepi, ini menyentuh emosi. Dia kata aku dah nak berubah, nak memulakan hidup baru. Tapi bagaimana pandangan pihak luar sekeliling dan sebagainya? Ini yang memberi orang kata tekanan. Seolah macam-macam penjara kedua di luar. Tapi nak memecahkan stigma itu, mungkin ada yang mengatakan perlunya ada insentif dan juga tarikan-tarikan baru ataupun tarikan-tarikan yang mungkin lebih mendekatkan masyarakat untuk dijampatankan dengan jabatan penjara. Mungkin hari ini NGO yang datang mungkin kata bagaimana kita nak bekerjasama dengan jabatan penjara ni. Kalau korporat contohnya, apa yang saya akan dapat hasil daripada kerjasama saya dengan penjara? Mungkin perkara-perkara itu perlu dipakejkan dan juga difahami oleh partner di luar ni. Sebab kalau kita lihat memang kita ada perancangan. Ini idea daripada menteri dalam negeri kita sendiri. Menteri sendiri orang kata telah mencetuskan idea untuk kita wujudkan majlis perundingan NGO. Di mana kita gabungkan NGO untuk melaksanakan satu orang kata misi untuk membantu banduan-banduan ini bila bebas di luar supaya dia
boleh berdiri sendiri. Platform itu telah tersedia terus. Kita sediakan proses menyediakan perkara ini, dan begitu juga kerjasama dengan apa contohnya GLC kan, contohnya kita katakan kerjasama dengan Felda kerjasama dengan mana-mana, bermakna menyediakan ruang pekerjaan, rumah dan sebagainya, dan kerjasama dengan penjara, maka kita boleh mewujudkan satu bidang pekerjaan yang berkemahiran. Mereka ni semua dapat kemahiran dari segi pertanian, dari segi itu kerjasama dengan pertanian, pertanian dan sebagainya. Jadi benda-benda ini sedang diusahakan. Macam Timbalan Menteri cuba mengatur benda-benda begini untuk membolehkan kita ni memberi peluang yang luas kepada pihak-pihak luar untuk terlibat sama. Datuk Seri, kalau saya ada lebih kurang seminit saja untuk kita habiskan diskusi ini, mungkin di masa akan datang bagaimana kita melihat pencapaian dan juga satu matlamat yang diletakkan oleh Jabatan Penjara, kalau kita cerita mengenai pengurusannya, apakah tanda aras kepada satu sistem pengurusan yang sangat efisien ataupun yang boleh dicontohi oleh Jabatan Penjara ini? Apakah sasarannya dalam tempoh masa mungkin dalam 5 tahun akan datang? 5 tahun akan datang, saya melihat kepada community based correction, di mana kita melihat bahawa pada masa hadapan hanya 1/3 saja banduan yang perlu menjalani hukuman dalam penjara, yang itu kena duduk dalam penjara. Bermakna dia ni kalau dibawa keluar, dia akan mengancam masyarakat. Jadi yang boleh keluar 2/3 itulah, maka kita akan melihat mana more on community based correction, dan di mana kalau kita lihat sekali lagi untuk orang kata memantapkan pentadbiran penjara, kita nak penjara yang transparent. So oleh sebab itu kita buka kepada ICRC masuk dalam penjara untuk melihat dari segi keperluan pengurusan banduan dan sebagainya. Lepas tu kalau kita lihat dari segi lawatan WGAD, Working Group on Arbitration daripada United Nations pada 2010 masuk, melihat dari segi orang kata keberkesanan tugas penjara mengurus banduan, dapati laporannya amat baik dan sebagainya. Dan begitu juga sistem parole mendapat pengiktirafan daripada United Nations juga. Ini benda-benda positif yang perlu diteruskan dan ditingkatkan lagi. Jadi mana kita kena transparent, kena terbuka dengan komen daripada luar. Suhakam pun kalau ada aduan dia boleh masuk. Jadi benda-benda inilah yang boleh membuka Jabatan Penjara ini ditadbir secara telus. Yang penting telus, adil dan saksama. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jika anda ada sebarang pandangan, boleh teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Boleh ke Facebook, Twitter, ataupun boleh juga menonton rancangan ini semula di YouTube Enjoy Awani, dan juga boleh teruskan bersama kami di astroawani.com. Sekian saja agenda awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok.